Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas setiap nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Yang kedua, bagi mereka yang belum lagi berniat iktikaf, marilah kita sama-sama berniat iktikaf. Mudah-mudahan di sepanjang kita berada dalam majlis ini, di tempat ini, dicatatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustaz nak bawa satu tajuk khas. Tajuk khas biasa Ustaz bawa mengenai tentang ruh, kitab Ar-Ruh yang dikaryakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Tapi hari ini saya nak bawa satu tajuk khas, iaitu tajuk Ibrah Hajjatul Wada'. Ibrah Hajjatul Wada' artinya mengambil pengajaran daripada Hajjatul Wada', yakni haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang ini yang mana Ustaz petik daripada kitab Fadilatul Hajj yang dikaryakan oleh Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi ini seorang ulama hadis daripada India, dan dia juga antara orang yang mengasaskan Jamaatul Tabligh. Artinya kitab tabligh pun Ustaz baca juga. Tu Ustaz baca semua kitab ni, kan? Semua. Dan Ustaz nak mulakan ibrah ini, iaitu pengajaran, iaitu di penghujung apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, kerana ini penting. Dan Ustaz percaya ramai di kalangan kita tidak mengetahui sangat tentang Hajjatul Wada', terutamanya orang Malaysia. Tak seperti di Mesir. Ini kerana pada tahun 1998 ketika Ustaz menuntut di Mesir, kali pertama Ustaz melaksanakan haji, itu Ustaz naik kapal bertolak daripada Bur Said, yakni Port Said yang terletak di Laut Mediterranean di Iskandaria, lalu terus melalui terusan Suez, kemudian masuk ke Laut Merah, lepas tu baru sampai ke Jeddah, kira-kira 3 hari 2 malam. Package 3 hari 2 malam. Walaupun Mekah dan Mesir ni sebelah je, kalau ikutkan daripada Laut Merah tu macam naik feri je. Tetapi oleh kerana port bergerak daripada pelabuhan, dia terletak di utara, jadi 3 hari 2 malam. Jadi Ustaz nak ceritakan bahawa Ustaz bertolak daripada Mesir itu, waktu itu ialah seramai 10 orang. 10 orang je anak Melayu, yang lain tu semua Arab. Jadi pada malam yang kedua, iaitu di waktu itulah jemaah Mesir, mereka buat ulang kaji. Dalam manasik haji mereka melakukan ulang kaji, dan kebetulan saya ada kat situ. Jadi apa yang dilakukan oleh Mesir kepada jemaahnya, cara mereka mengulangi ibadah itu dengan mengulangi sejarah yang dilakukan oleh Nabi SAW, iaitu Hajjatul Wada'. Ini kerana ketika mereka nak melaksanakan haji, mereka nak tengok bagaimanakah haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kita bila nak laksanakan ibadah, kita kena ikut sebagaimana yang Nabi sebut, kerana di dalam ibadah ni ada 2 yang Nabi sebut secara khusus. 2 perkara yang Nabi sebut secara khusus, iaitu pertama solat. Pertama Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Macam mana Nabi berdiri, macam mana Nabi rokok, macam mana Nabi sujud, macam mana Nabi i'tidal, semua tu telah ditunjukkan dalam hadis. Itu Ustaz percaya tuan-tuan dah belajar dah ni. Kan? Tak ada rokok dulu kemudian baru sujud, rokok dulu lepas tu baca Fatihah. Tak ada. Solat gerhana tu lain cerita. Ni kan, solat tak ada. Ataupun salam dulu lepas tu baru Fatihah, tak ada. Jadi solat ini dia tak boleh ikut suka-suka, tak boleh tambah, tak boleh kurang.
Begitu juga bukan sahaja solat yang didirikan, kaifiyah cara mendirikan solat, bahkan waktu mendirikan solat juga kena ikut sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab Nabi sebut secara khusus, sallu kama ra'aitumuni usalli, maka solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Dan solat juga dilaksanakan mengikut rukunnya, bukan saja rukun, bahkan waktunya. Yakni kalau subuh tu 2 rakaat, kalau maghrib 3 rakaat, kalau isyak tu 4 rakaat. Dan kalau kita kira daripada subuh hingga ke isyak tu kurang lebih 17 rakaat pada solat fardu saja. Bahkan disebut inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya solat itu difardukan ke atas setiap mukmin itu pada waktu-waktu yang tertentu. Daripada bilangan solat, daripada waktu bila solat itu telah ditetapkan, dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW itu. Jadi pernah satu ketika berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, pusat pentadbiran itu di Madinah. Satu ketika Sayyidina Umar pergi ke Mekah, dia buat tawaf. Ketika dia tawaf, habis tawaf dia nampak ada orang ni dia solat banyak rakaat. Lepas solat banyak rakaat, banyaknya. Sepanjang dia bersama Nabi tak adalah banyak macam tu. Kan lainlah solat tarawih ataupun siap solat qiyam, solat malam. Masna sampai 2 rakaat lepas tu diakhiri dengan 3 rakaat witir. Tapi ni banyak ni. Lalu Sayyidina Umar tertarik untuk nak tahu. Dia kata saudara tu bahasa ustaz. Saudara ni banyak solat ni solat apa? Kan? Nak kata daripada Nabi, Sayyidina Umar lagi duduk dengan Nabi, kan? Lalu dia kata, ya Amirul Mukminin, dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku ni orang sibuk, orang banyak kerja, orang berniaga banyak, waktu tak banyak masa. Jadi aku ni tak punyai masa yang banyak. Jadi aku impunkan semua solat-solat, daripada solat subuh tu sampai solat isyak, termasuklah witir semua tu, aku himpunkan semua, terpulang pada Allah lah nak bagi berapa. Allah yang bagilah, yang 2 rakaat ni subuh punya, yang 4 ni untuk asar, untuk zuhur. Lalu Sayyidina Umar kata, dia kata Allah Ta'ala berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya solat itu difardukan ke atas umat, atas kepada orang yang beriman itu pada waktu-waktu yang tertentu. Tak boleh nak reka-reka ikut suka kita je. Kan, rasa hari ni rajin sikit, maghrib kita buat 4 lah. Kan, tiba-tiba malas, maghrib ni 2 rakaat sudahlah. Kan, tak boleh. Rajin tak rajin, maghrib tetap 3. Kan, macam tu. Begitu juga dengan haji. Haji ni Nabi sebut secara khusus, khuzu anni manasikakum, maka ambillah sebagaimana yang telah kutunjukkan kepada kamu sebagai ibadah kamu, sebagai ibadah haji kamu. Maknanya apa? Maknanya memang kena ikut apa yang Nabi tunjukkan. Tak boleh mandai-mandai. Tak boleh ikut suka-suka kita. Tak boleh ikut logik akal pun tak boleh juga. Kena ikut sebagaimana yang Nabi tunjukkan. Kalau ikut logik, samalah dengan tadi, dihimpunkan semua solat. Alah, kita solat pun sama je, daripada subuh sampai ke isyak 17 rakaat, sama je. Kan, tak, dia bukan begitu. Dia kena ikut, sebab Nabi sebut tadi dah, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu di sini lihat aku solat macam mana. Dan begitu juga dalam melaksanakan haji pun begitu juga. Tu, kalau nak mencapai haji yang mabrur, ini cara dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diikrarkan Nabi. Walaupun Nabi tak buat, tapi Nabi endorse. Nabi kata boleh, la haraj, tidak mengapa, la baksa, tak mengapa. Itu juga termasuk boleh. Adapun selain daripada itu, tak boleh. Sebab tu kita kena belajar. Sebab tu kita kena tahu. Paling tidak pun at least kita tahu macam mana haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hari ini Ustaz tak nak cerita yang pertama, tak nak cerita Hajiatul Wada' ini daripada mula sampai habis, tak. Sebab kita tidak mempunyai masa yang banyak. Di tempat yang lain Ustaz pernah bahas. Maklumlah sini sebulan sekali je. Itu pun tengok juga kalender.
Kan, kalau kalender kita ni ada minggu kelima, adalah ustaz. Kalau bulan tu tak ada minggu kelima, tak adalah ustaz. Tu macam biskut, kejap ada, lama tak ada, kejap lah. Macam tu. Jadi kita tak punya banyak masa. Tempat yang lain memang ada sebulan 2 kali tu habis khatam. Sebab nak cerita Hajatul Wada' ni daripada mula sampai habis makan 2 kali. Makan 2 hari. Bukan 2 hari, bukanlah 24 jam. Maksudnya habis kuliah tu paling tidak 2 jam. 2 jam nak habis. Tu Ustaz dah pernah cepat sekali pun tak boleh juga. Memang kena buat 2 sesi. Apatah lagi yang kita ni yang hanya minggu kelima je jumpa. Jadi memang Ustaz nak ambil ibrah terus. Yang ni kesimpulan daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ustaz nak mulakan daripada Nabi wukuf. Selepas Nabi wukuf, kenapa wukuf? Sebab Al-Hajjul Arafah, haji itu ialah wukuf di Arafah. Setelah terbenamnya matahari, maka Nabi SAW mula bergerak meninggalkan Arafah. Fa idza afattum min arafatin fazkurullaha 'indal masyaril haram. Apabila kamu telah selesai berwukuf di Arafah, maka hendaklah menyebut Allah, mengingati Allah, menyebut akan Allah. Apa yang dilafazkan? Iaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Dan Nabi sebut tu. Nabi mula sebut ini ketika bila? Ketika mula berniat ihram. Mula berniat ihram Nabi sebut. Dan habis wukuf Nabi sebut lagi. Sebab ada juga orang ingat bahawa lepas wukuf tak payah sebut lagi. Tapi Quran sebut fazkurullaha 'indal masyaril haram, maka sebutlah labbaik Allah ini sampai ke mana? Sampai ke Muzdalifah. Maka Nabi sebut. Dan ketika Nabi SAW bergerak menuju ke Muzdalifah, maka Nabi dalam perjalanan tersebut di waktu itu ramai mereka berpusu-pusu nak bergerak ke tempat yang sama. Lalu Nabi sebut sakinah ya jami', tenang wahai semua, tenang. Sebab di waktu itu berebut-rebut. Jangankan sekarang, dulu pun berebut juga. Kan maknanya begitu. Dan Nabi tidak mendirikan solat. Maknanya terbenamnya matahari bererti masuknya waktu maghrib. Nabi terus bergerak. Sampai di suatu tempat dalam perjalanan tersebut, maka Nabi berhenti untuk qada hajat. Qada hajat pun cerita. Kan? Berhenti qada hajat pun cerita juga dalam hadis. Hadis ini diambil daripada Jabir bin Abdullah. Latar belakang Jabir. Macam mana hadis ni boleh wujud? Hadis ini wujud disebabkan pertanyaan daripada Ali bin Al-Hasan bin Ali bin Abdul Muttalib. Ali bin Al-Hasan bin Ali bin Abdul Muttalib. Artinya siapa? Cicit Nabi. Cicit Nabi SAW. Ni nak cerita latar belakang. Bila bab haji wada', biasanya mereka akan ambil hadis daripada Jabir bin Abdullah. Maka siapa Ali bin Al-Hasan ni? Ialah cicit Nabi SAW. Ketika saat beliau nak melaksanakan haji, beliau baru terfikir, Nabi buat haji macam mana? Ni tanda. Orang kalau nak buat ibadah, dia hatinya dekat dengan Nabi, dia akan cari jalan macam mana nak buat macam mana Nabi buat. Lalu di waktu itu nak tanya siapa? Nak tanya Al-Hasan, ayahnya telah mati dibunuh. Nak tanya datuknya Ali bin Abdul Muttalib, lagilah dibunuh dulu. Maka dia khabarkan, kerana di waktu itu di zaman tabi'in. Lalu dia khabarkan bahawa cuba tanya kepada Jabir. Kerana Jabir di waktu itu ada bersama dengan Nabi SAW ketika mereka melaksanakan haji pada tahun yang ke-10 Hijrah. Itu dia. Dan Jabir di waktu itu orang muda. Masa ketika dengan Nabi SAW itu masih muda. Makanya ketika di zaman Ali bin Al-Hasan, orang tua lah, maka ditanyakan kepada Jabir bin Abdullah tentang bagaimana haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka Jabir pun cerita. Diceritakan Nabi keluar daripada Madinah itu pada 28, ada kata 26, ada kata 25 Zulqaidah. Kemudian Nabi keluar, Nabi berhenti dekat Zulkhulaifah, di Bir Ali. Macam-macam ceritalah. Dan Ustaz tak percaya nak cerita tu panjang.
Terus start daripada di Arafah tadi. Itu sedikit latar belakang. Kemudian setelah Nabi SAW selesai berwuduk, dan air wuduk itu dituang oleh Sayyidina Uthman bin Affan, maka nak ambil wuduk, pipe tak ada, kan? Jadi yang tuang air itu ialah Sayyidina Uthman bin Affan. Sebab tu mereka yang mempelajari fiqhul ibadah di Universiti Al-Azhar, dia ada satu sliver di mana fiqhul ibadah bab wuduk akan diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Ada seorang tabi'in datang bertemu dengan Sayyidina Uthman, dia nak belajar macam mana wuduknya Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Uthman minta dia datang bawa air. Nabi dia letakkan air, maka Sayyidina Uthman duduk, lalu dia tunjukkan. Mana dia nak belajar ni, ada ketika tak perlu cerita, tapi tunjuk terus. Dah settle semua, inilah wuduknya Rasulullah SAW. Macam mana Sayyidina Uthman boleh riwayat? Ni kisah dia ketika Hajatul Wada. Ketika Nabi dah selesai, air itu dituang oleh Sayyidina Uthman, maka Nabi duduk. Cara Nabi wuduk tu, Nabi duduk. Dan sebagaimana tuan-tuan belajarlah, basuh muka, madmadah, istinsyar, masuk air dan duduk, semua sampai selesai. Kemudian Nabi berdiri menghadap kiblat dan Nabi mengangkat tangan sehingga nampak putihnya badan Nabi ni. Maksudnya ketika itu Nabi pakai ihram. Okey. Kemudian Sayyidina Uthman mengingatkan Nabi SAW tentang bahawa mereka belum lagi mendirikan solat maghrib. Okey. Jadi mereka teruskan perjalanan. Nabi tak cakap apa-apa pun, Nabi diam je. Nabi meneruskan talbiyah labbaik Allahumma labbaik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Taala tadi dalam surah Al-Baqarah. Kemudian Nabi sampai di Muzdalifah ataupun dipanggil Masy'aril Haram. Dan tempat Nabi berhenti itu, tempat Nabi bermalam tu sekarang dibina masjid. Nanti siapa-siapa yang pergi ataupun sekarang dah boleh Google je, tulis je Masy'aril Haram, nampak ada satu masjid 4 segi kotak lebih kurang gitu. Dia tulis kat situ Masy'aril Haram. Itu tempat Nabi SAW bermalam di situ. Dan Nabi mendirikan solat jamak takhir, yakni mendirikan solat isyak dan juga maghrib secara jamak takhir. Dan sebahagian riwayat mengatakan Nabi melaksanakan jamak qasar. Jamak qasar. Kemudian setelah melepasi 2/3 malam, melepasi 2/3 malam. 2/3 malam kira-kira jam berapa? Jam 2. Jam 2. Kan? Jam 2. Datang melepasi daripada jam 2, datang Ummu Salamah datang bertemu dengan Nabi dengan rombongannya. Minta izin Nabi SAW agar mereka melontar jamrah pada malam tersebut. Maka Nabi SAW mengizinkan. Sebab itu bagi mereka mengatakan bahawa kalau nak bermalam, kadarnya paling kurang pun mesti melepasi 2/3 malam. Lepas tu jemaah yang terbaru, beberapa hari yang lepas Ustaz mengajar, ada jemaah baru balik. Dia kata, betul Ustaz, orang yang melaksanakan haji ni, siapa yang naik bas ke, memang kita tak dibenarkan bergerak. Selama kita orang tunggu dalam bas tu, kemudian lepas pada tu baru kita dibenarkan bergerak. Memang ada 2 hal yang Saudi ni memang cukup jaga. Pertama, nak keluar daripada Arafah tak dibenarkan keluar melainkan lepas masuk maghrib baru dibenarkan keluar. Itu pertama. Yang kedua, tidak dibenarkan keluar daripada Muzdalifah sehingga apabila melepasi 2/3 malam. Tu dia. Kalau tidak, dianggap tidak bermalam. Itu je. Okey. Kemudian tetapi Nabi SAW tidak meninggalkan Muzdalifah. Walaupun membenarkan Ummu Salamah untuk melontar jamrah pada malam tersebut, tapi Nabi tidak meninggalkan. Nabi masih lagi berada di Muzdalifah kira-kira waktu subuh. Berasaskan pada firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Pada ayat ini terdapat 3 tafsiran. Pertama, solat apakah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi berkorbanlah kerana Tuhanmu. Maka solat ini solat apa? Ada yang mengatakan solat secara umum, semua solat. Kerana sememangnya solat ini mesti dilaksanakan kerana Tuhan, kerana Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, solat di sini ialah solat Aidul Adha. Kerana disebut kalimah solat kemudian disebut korban, maka solat di sini menunjukkan solat Aidil Adha.
Maka tidak sah korban kalau tidak dimulakan dengan solat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kalimah solat dahulu kemudian korban. Maka itu. Dan ada yang pendapat yang ketiga, tafsiran yang ketiga, maknanya solat di sini merujuk kepada wukuf, merujuk kepada jamaah haji, iaitu kadar waktu mereka bermalam di Muzdalifah itu ialah kadarnya ialah selepas solat subuh di Muzdalifah. Fasalli li rabbika wanhar, artinya dirikanlah solat, yakni mendirikanlah solat di Muzdalifah. Itulah kadar bermalam, bermula pada malam tersebut dan berakhir pada waktu subuh. Okey, jelas. Kemudian Nabi SAW, selepas daripada Nabi selesai solat subuh, maka Nabi mula bergerak menuju ke Mina. Dan di waktu itu Nabi menaiki unta Al-Qaswa yang dipandu oleh Fadl. Fadl bin Abbas adalah abang sulung kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang kita kenal, periwayat hadis yang kita ramailah tahu. Nabi doakan Allahumma faqihu fiddin, Ibn Abbas tu. Tapi abang sulungnya Fadl. Dan Fadl ni dia di waktu itu dia duduk depan menunggang unta dan Nabi membonceng di belakang. Ketika Nabi naik, tiba-tiba datang seorang budak perempuan. Datang budak perempuan muda beritahu kepada Nabi tentang bagaimana kalau sekiranya dia melaksanakan haji buat ayahnya. Maknanya untuk akan datang, boleh tak dia buat haji untuk ayahnya kerana ayahnya telah pun meninggal dunia. Dan di waktu itu Nabi SAW, tengok Nabi, ketika Nabi nak jawab tu, tiba-tiba Nabi terperasan yang Fadl ni duk tengok je budak perempuan tadi, tak berkelip-kelip tu Ustaz tambah, jangan dimasukkan, itu nak menyedap cerita je. Tu dia tengok je budak perempuan tadi. Lalu ketika Nabi SAW nak jawab, Nabi terperasan Fadl ni duk tengok je. Lalu Nabi palingkan muka Fadl, lalu Nabi beritahu ke Fadl, kepada Fadl, ya Fadl, di saat ini apabila kamu menjaga matamu, menjaga lidahmu dan menjaga hatimu, nescaya Allah akan gugurkan daripadamu dosa-dosa. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang telah pun berniat haji, yakni telah pun berihram dan berniat, sama ada haji ataupun umrah, pokoknya berihram, janganlah dia melakukan rafath, yakni menggauli isteri, apatah lagi melakukan maksiat, wala fusuk, dan janganlah dia melakukan perkara-perkara fasik, wala jidal, janganlah kamu bertengkar, janganlah mereka itu bertengkar. Kerana apa? Kalau mereka dapat menjaga ketiga-tiga perkara tersebut, nescaya Allah akan gugurkan daripadanya dosa-dosa. Dan tiga perkara inilah yang paling susah. Tanya orang jemaah haji, tiga perkara ni paling susah. Bab bertengkar tu sekali, termasuk ustaz-ustaz pun sama juga. Sama. Ini lebih afdal, ni lebih afdal, ini semua gaduh. Yang bukan ustaz, aircon pun gaduh juga. Ini tempat saya ni, macam-macam. Hatta kalau tak ada benda, selipar pun boleh jadi gaduh. Itulah yang ustaz kata, benda yang paling susah. Kalau tak, kenapa Allah tak nak sebut? Sebabnya nak beritahu benda ni kalau dapat jaga, Allah akan gugurkan. Bukan senang nak gugurkan dosa daripada kita yang dah sebati ni. Kan? Dah itu. Panjang. Kalau nak cerita bab menggauli isteri, time tu perasaan macam-macam. Tanyalah Pak Ji yang dah pergi haji. Lebih lagi pergi berdua dan sebagainya. Kan macam-macam dugaan. Dan saya baik ustaz pergi masa tu seorang je. Kan tu je. Kita masalah lain pula, bergaduh lain pula kan. Itulah cerita dia. Pokoknya memang susah. Kan. Okey, baik. Kemudian Nabi pun berpaling pada budak perempuan tadi dengan mengatakan bahawa, apa pandanganmu jika ayah kamu berhutang lalu kamu bayar bagi pihaknya? Di sini kita lihat cara Nabi berjawab. Ada ketika soalan yang ditanya, Nabi terus jawab. Ada ketika soalan yang ditanyakan oleh sahabat, Nabi terus jawab. Ada ketika Nabi ditanya soalan, Nabi minta dia fikir. Jadi Nabi ni orang yang cekap. Jadi kadang-kadang bila orang tanya, Nabi tengok siapa yang bertanya. Kalau dia anak muda, nampak cergas. Yalah, orang muda tiba-tiba dia tanya tentang hukum, dia ni mesti orang yang cergas. Lalu Nabi minta dia fikir.
Dalam bab ilmu, dia mesti kita ajar pada orang supaya belajar fikir. Kan? Lalu Nabi tanya, apa pandanganmu jika ayah kamu berhutang lalu kamu bayar hutang bagi ayah kamu, boleh ke tak? Boleh. Begitulah hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Ini sebagaimana yang disebut dalam hadis, juga disebut dalam kitab Ar-Ruh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam bab badal haji, iaitu boleh tak orang yang telah meninggal dunia kita laksanakan ibadah untuk dia? Jawapannya boleh. Itu perbahasan lain. Nanti sampai satu ketika bab roh ni nanti kita akan bahas lagi. Ada bab. Cuma Ustaz nak masukkan sini je. Kemudiannya di waktu itu Fadl mencari 7 biji batu, yang ni anak-anak batu. Kecil je, batu dia tak banyak. Batunya tak besar, batunya kecil-kecil je. Lalu diberikan kepada Nabi SAW, dan Nabi mengendorse, yang ni Nabi ikrar, maknanya Nabi setuju batu yang dipilih oleh Fadl tadi 7 biji batu untuk dilontarkan pada hari itu, iaitu pada 10 hari bulan Zulhijjah yang disebut sebagai Yaumun Nahar, iaitu melontar Jamratul Aqabah. Kemudian Nabi beritahu kepada Fadl, iyyakum wal ghudu fid din, innama ahlaka man kana qablakum ghulu fid din. Berhati-hati kalian terhadap melampaunya dalam agama. Sesungguhnya binasanya umat yang terdahulu adalah kerana sifat mereka melampau dalam agama. Lihatlah apa yang berlaku kepada Bani Israel. Bani Israel, bila mana Allah Ta'ala binasakan Baitul Maqdis, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Isra, 2 kali Allah binasakan. Pertama, selepas kewafatan Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka berpaling daripada ajaran Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Sulaiman, iaitu mereka mengamalkan sihir. Kerana di waktu zaman Nabi Sulaiman dapat rampas kitab sihir yang ditulis oleh Yahudi, yang diamalkan oleh Yahudi dengan dibantu oleh jin yang mencuri rahsia langit. Dirampas dan diletakkan di bawah kerusi pemerintahannya, sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Tuan-tuan boleh baca. Kemudian jin tak boleh datang dekat. Kalau jin datang dekat, dia akan binasa. Itu mukjizatnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Allah Sulaiman wafat, maka mereka ambil balik kitab tersebut, lalu mereka menuduh Nabi Sulaiman mengamalkan sihir. Patutlah Nabi Sulaiman ni hebat, dia amalkan sihir ni. Nampak? Asalnya bukan Nabi Sulaiman yang amal, Nabi Sulaiman rampas. Tapi dia kata Nabi Sulaiman jadi hebat sebab mengamalkan sihir ni. Jadi ramai di kalangan mereka yang diketuai oleh ketua-ketua agama tu. Kalau ketua agama tak ikut, orang bawah tak ikut. Tapi oleh kerana ketua agama ikut, dia buat, maka yang bawah ikut. Menyebabkan Allah binasa Bani Israel tu. Allah binasakan bandar Baitul Maqdis tu. Dan ia telah disebut di dalam surah Al-Isra pada ayat yang ketiga, yang keempat. Ayat keempat, kelima, keenam tu. Ayat keempat. Allah binasakan. 2 kali Allah binasa. Itu kali pertama. Kali kedua, setelah Allah bangkitkan bandar Baitul Maqdis buat kali kedua, iaitu zaman kemudiannya, itu zaman Nabi Isa alaihissalam, yang sezaman dengan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, di mana mereka menentang Bani Israel yang berkuasa di waktu itu, yang dikenali sebagai kerajaan Judea, kerajaan Yahudi. Kemudian apa yang berlaku? Kerana mereka mengamalkan riba. Sebab itulah khutbah Nabi SAW ketika di Arafah itu, ataupun di Wadi Uranah itu, Nabi mengharamkan riba. Mulai hari ini aku haramkan riba. Abbas bin Abdul Muttalib. Baca balik dalam dalam khutbah terakhir Nabi. Dan setelah Nabi khutbah, Nabi berada di wukuf di Arafah, baru turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku cukupkan bagi kamu nikmatku, dan aku redha Islam itu sebagai satu agama. Nak menunjukkan bahawa ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi adalah pelengkap kepada haji yang pernah dimulakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, juga dilaksanakan oleh nabi-nabi kemudiannya, dan juga mencukupkan syariat, melengkapkan segala syariat, termasuk juga apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam, antaranya mengharamkan riba. Dan pernah satu ketika Nabi Isa alaihissalam ni masuk ke pasar dan dia terbalikkan pasar-pasar, meja-meja di pasar. Kerana apa? Kerana peniaga-peniaga menipu dalam timbangan. Yang kedua, mengamalkan riba. Menipu dalam timbangan pernah berlaku zaman Nabi Syuaib.
Bani Israel ni buat juga. Lalu Nabi terbalik, Nabi Isa terbalik. Oleh kerana ketegasan yang ditunjukkan Nabi Isa alaihissalam, menyebabkan Bani Israel ini sakit hati. Kerana apa? Kerana mereka hilang pengaruh, mereka hilang keuntungan disebabkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Lalu mereka menuduh Nabi Isa ni anak zina. Dulu mula-mula ketika Nabi Isa lahir, mereka memang tuduh Nabi Isa ni anak zina. Kemudian setelah Nabi Isa menunjukkan bukti kenabian, lama-lama dah reda sikit. Lepas tu mereka menentang balik. Setelah Nabi Isa dah besar, Nabi Isa lagi kuat menentang apa yang dilakukan, penyelewengan yang dilakukan oleh Bani Israel ni, lagi mereka tenang. Maknanya apa? Maknanya kalau dah tak boleh berhujah, maka dia akan serang peribadi. Itu Bani Israel, menuduh Nabi Isa sebagai anak zina. Tak cukup dengan tu, mereka nak bunuh sebagaimana mereka pernah bunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Lalu Allah Ta'ala angkat Nabi Isa, angkat. Lalu apa sudahnya dengan Al-Hawariyun, pengikut Nabi Isa, diburu. Lalu tak cukup dengan itu, mereka wawarkan, berlaku pertembungan antara dakwah yang dibawa oleh Al-Hawariyun, mengatakan dakwah Nabi Isa AS ni dengan Yahudi ni yang berpengaruh, yang ada kuasa, yang ada pengaruh dan sebagainya. Lalu mereka kata Nabi Isa ni anak Tuhan, Nabi Isa ni anak zina. Lalu yang cuba mempertahankan Nabi Isa, pengikut-pengikutnya dah tak boleh lagi dah. Lalu mereka mengangkat Nabi Isa ni sebagai anak Tuhan. Sebab dicabar oleh Yahudi, mengatakan kalau betul dia bukan anak zina, siapa bapa dia? Orang yang taksub ni, dia bukan nak dengar hujah pun. Nabi Isa bagi hujah pun dia tak nak dengar. Lalu dia cabar, kata kalau itu mana bapa dia? Lalu yang terlalu membela ni pun orang jahil, nak bela sangat. Lalu dia kata bapa dia Tuhan. Itu pengaruh daripada luar. Samalah cerita Hercules, sama tu, pengaruh dah masuk. Lalu mereka itu anak Tuhan. Sudahnya jadi Tuhan terus. Dan akhirnya kedua-duanya sesat. Yang membenci sangat Nabi Isa pun sesat, yang membela sangat pun sesat juga. Kedua-duanya sesat. Sebab tu Nabi sebut iyyakum wal ghulu fid din, berhati-hati kalian terhadap melampaunya dalam agama. Sesungguhnya binasanya umat terdahulu kerana mereka melampau dalam agama. Melampau benci pun melampau membela sangat pun melampau juga. Kedua-duanya binasa. Kemudian Nabi SAW meneruskan perjalanan. Tiba-tiba ditanya lagi seorang lelaki, ya Rasulullah, ibuku sudah tua, sekiranya dia diikat untuk didudukkan di atas tunggangan, kemudian kemungkinan dia akan mati, adakah boleh aku tunaikan haji bagi pihaknya? Lalu Nabi bersabda, sekiranya ibumu menanggung hutang seseorang, tidakkah kamu akan membayarnya? Begitulah juga haji. Sama juga dengan soalan anak perempuan tadi. Bezanya apa? Bezanya anak perempuan tadi cerita ayahnya telah meninggal. Yang kedua, kisah ini ibunya telah uzur dan tidak ada harapan sembuh. Maknanya kalau orang tu uzur, tua, tak ada harapan nak baik, boleh tak kita buatkan haji badal buatnya sedangkan dia masih hidup? Jawapannya boleh. Tu. Jadi dua haji. Okey, selesai. Kemudian Nabi SAW melalui satu disebut Wadi Muhassir, daripada Masyaril Haram, yakni Muzdalifah, nak menuju ke Mina. Nabi melalui satu wadi yang disebut Wadi Muhassir. Di waktu itulah tempat di mana Allah musnahkan tentera bergajah Abrahah ketika mereka datang untuk menyerang Kaabah. Dan kisah ini berlaku di zaman ketika Nabi SAW nak dilahirkan. Di waktu itu Mina ni, ataupun Muzdalifah, Mina dan Mekah ni tak jauh pun. Di waktu itulah Abdul Muttalib, ketika diberitahu tentang tentera bergajah ni dah dekat, dengan datangnya burung yang berduyun-duyun, Abdul Muttalib ajak semua orang naik bukit. Dan mereka melihat sendiri bagaimana tentera bergajah tu dibinasakan depan mata mereka sendiri. Sebagaimana Bani Israel pernah melihat bagaimana keajaiban Allah Ta'ala boleh membelah bulan, membelah lautan. Bani Israel melihat tak? Tapi akhirnya kufur juga tak? Kufur juga. Sebab itulah Quraisy dengan Bani Israel lebih kurang sama je perangai. Degil. Kan? Allah dah tunjuk dah bukti, tapi degilnya sama. Kan? Sebab itu kalau kita tengok Bani Israel dengan Quraisy lebih kurang sama.
Apa samanya? Yang pertama, disebut satu surah dalam Quran namanya surah Quraisy. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Allah Taala sebut Quraisy ni, dan Allah Taala sebut Quraisy ini sifatnya apa? Berdagang. Daripada sama ada musim panas ataupun musim sejuk. Musim panas dia akan pergi ke negara Syam. Musim sejuk dia akan pergi ke negara Yaman. Kedua-duanya ada ahli kitab. Mereka dengar sendiri cerita-cerita yang terdapat dalam kitab, bagaimana binasanya umat-umat yang terdahulu dan bagaimana kedatangan Nabi akhir zaman. Dia dah dengar dah. Begitu juga Bani Israel. Yang kedua, Bani Israel ini disebut dalam Quran, iaitu satu surah dinamakan Suratul Isra. Dan surah Al-Isra yang bersebelahan dengan surah Al-Kahfi itu, surah Isra ni ada dua nama. Satu surah Al-Isra, dan surah yang sama juga kadang-kadang dinamakan dengan surah Bani Israel. Jadi kalau tuan-tuan tengok Quran, mana surah Bani Israel? Tak ada pun. Surah Isra itu ialah surah Bani Israel. Jadi keduanya disebut. Yang kedua, sifat yang sama, mereka ni diturunkan Nabi. Bani Israel kita tahu, terdapat di kalangan mereka ni para Nabi. Dan juga Quraisy pun sama, iaitu Nabi SAW, penghulu kepada segala para Nabi. Sifat mereka sama, kan? Dan Allah Ta'ala berikan kelebihan Quraisy ini, iaitu mereka diamanahkan menjaga Kaabah, menjadi kiblat kepada umat keseluruhannya. Itu dia, Allah muliakan Quraisy. Tapi sebelum itu samanya perangai mereka ni, kan? Baik, kemudian sesampai saja di Mina, Nabi SAW terus melontar jamrah Aqabah. Dan kemudian setelah Nabi melontar jamrah Aqabah, kemudian Nabi terus menyembelih dam dan korban. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kamu cukur sehingga kamu bawa binatang sembelihan itu di tempat penyembelihan. Maksudnya apa? Lepas melontar, Nabi dengan pakai ihram tu bawa unta, Nabi sembelih unta. Termasuk juga Nabi sembelih dam buat isteri-isteri baginda. Nabi menyembelih unta 100 ekor, ini korban. Dan Nabi juga menyembelih lembu-lembu untuk didamkan, untuk dam, sebagai dam kepada isteri-isteri baginda SAW, termasuk Nabi. Ini kerana Nabi sendiri melaksanakan haji Qiran. Sebagai riwayat mengatakan Qiran, ada sebagai mengata haji Tamattu', tapi yang paling kuatnya Qiran. Dan kedua-duanya ada dam, sama ada Tamattu' ataupun Qiran, dia ada dam. Dan Nabi sembelih lembu sebagai. Dan ini juga menjadi dalil mengatakan bahawa orang yang melaksanakan haji boleh juga melakukan korban. Bukan saja dia menyembelih dam, tapi juga boleh menyembelih korban. Dan Nabi menyembelih korban 63 ekor. Nabi sembelih sendiri, mengikut umur Nabi 63 tahun di waktu itu. Dan selebihnya diserahkan kepada Sayyidina Ali untuk menyempurnakan. Cukuplah 100 ekor unta. 100 ekor itu ada sejarahnya. Ingat tak kisah bapa Nabi SAW yang hendak dikorbankan, dan digadaikan berapa ekor? 100 ekor. Habis. Okey, selesai. Ni Ustaz tak boleh cerita panjang tau, sebab kita masih pendek, kan? Ustaz lagi, bila dah masuk waktu isyak lagi cemas. Tuan-tuan tak apa, relax dengar cerita. Kita masa dah habis, kita cerita banyak lagi. Begitu. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan relax. Ustaz dah berpeluh dah ni, kan? Okey. Sebab ini je cerita yang ada. Sebab akan datang dah cerita bab roh lah pula. Ni cerita ni je dah. Sebab nak sambung lagi cerita ni tahun depan, kan? Jadi kita tak ada masa. Jadi kita kena selesaikan cepat. Kemudian setelah itu Nabi SAW bercukur. Dan sedah Nabi selesai bercukur, dah memakai pakaian biasa, lalu Nabi berjumpa orang ramai. Lalu Nabi kata, khuzu anni manasikakum, maka ambillah sebagaimana yang telah kutunjukkan kepada kamu sebagai ibadah haji kamu. Maka di waktu itu di kalangan para jemaah dan juga para sahabat terkejut bila Nabi kata khuzu anni manasikakum, maka ambillah sebagaimana kutunjukkan sebagai ibadah haji kamu. Kalau Nabi sebut awal-awal, ketika pada hari tarwiyah lepas solat subuh, Nabi kata hendaklah mereka yang telah berihram, yang telah bertahlul, berihram semula, dan kena ikut aku, khuzu anni manasikakum, maka ikutlah, ambillah sebagaimana bakal aku tunjukkan kepada kamu. Tak apa, di kalangan semua faham. Ini Nabi dah settle lah, dah tahlul, baru Nabi sebut khuzu anni manasikakum, maka ambillah sebagaimana yang telah aku tunjukkan kepada kamu. Tak cemas kawan tu. Lalu ada di kalangan mereka datang, ya Rasulullah, dia kata,
Bagaimana dengan kami ni? Kami ni cukur dulu baru sembelih. Kan. Sebab ibadah haji ni bukan Nabi yang mula. Yang mulakan Nabi Ibrahim. Lalu mereka ni dah biasa melaksanakan haji yang ikut apa yang mereka amalkan sebelum ni. Ada tawaf, ada sa'i, ada bermalam di Muzdalifah, ada bermalam di Mina, itu je. Dan Nabi datang, Nabi untuk menyempurnakan. Tiba-tiba Nabi sebut, khuzu anni manasikakum, ambillah sebagaimana aku tunjukkan kepada kamu sebagai ibadah kamu. Tak cemas kawan tu. Yang mana ikut Nabi, ialah. Lalu bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Dia kata, kami ni cukur dulu baru sembelih. Yalah, kita belajar dulu pun macam tu juga kan. Ketika berihram jangan memburu. Sampai ada orang tanya, Ustaz, kita sembelih ayam boleh tak? Kan, takut pegang pisau kan. Ramai macam tu kan. Tapi Nabi sini pakai ihram sembelih. Jam kita ni kan. Tu belum Ustaz tanya lagi, banyak lagi tu. Tuan-tuan memang susah nak jawab kan. Tu sebab apa? Sebab kita dulu belajar, kita kena hafal. First kali kita belajar rukun haji, kan, haji ni rukunnya berapa, beza dengan rukun umrah. Lepas tu itu boleh tak boleh, boleh tak boleh. Kita tak pernah belajar tentang macam mana haji Nabi SAW. Tak pernah. Berapa ramai kita dah khatam? Tak khatam pun. Ustaz, kan, tak tahu. Kita tak pernah tahu pun. Sebab daripada manasik haji itulah baru terbitnya hukum-hukum. Ini boleh, ini tak boleh. Tu ada beza. Habis kalau dulu mereka nak makan macam mana? Itu ada beza. Menyembelih dengan berburu tu lain. Tuan-tuan buka bab memburu. Berburu dengan sembelihan lain. Sudah jam lagi. Kan? Kan? Sebab kita tak faham. Sebab kita banyak apa? Ikut-ikut. Kan? Ikut-ikut apa yang dicakap. Sebab kita tak pernah belajar untuk faham. Okey. Fiqh tu maksudnya al-fahmul mutlaq. Fiqh tu kena faham. Biar dah masa dah. Kan. Azan dulu ke macam mana? Azan dulu. Okey.
الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة تامة الصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita sambung sikit kisah tadi. Maka selepas itu sahabat yang lain datang. Ya Rasulullah, dia kata, bagaimana pula dengan kami? Kami ini pergi ke Mekah dahulu. Maksudnya mereka ini lepas pada bermalam di Muzdalifah, ketika Nabi pergi ke Mina untuk melontar, dia pergi Mekah. Kerana apa? Untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Kerana tawaf dan sa'i itu rukun. Ada pun melontar itu ialah wajib. Lalu bagaimana dengan kami ni yang member baru datang, baru sampai daripada Mekah. Lalu dijumpa Nabi kata la haraj, tidak mengapa, boleh. Tadi pun bila kata macam mana pula kami ni, kami cukur dulu baru sembelih, Nabi kata la haraj, tak mengapa, boleh. Maka datang pula seorang, ya Rasulullah, dengan bagaimana dengan kami berwukuf waktu malam, boleh ke tidak? Wukuf waktu malam ni boleh ke tidak? Maka disebut dalam satu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man waqafa bi Arafatin lailan aw naharan atimmul hajj. Barang siapa yang berwukuf di Arafah, sama ada malam ataupun siang, maka sempurna hajinya. Sudah. Kita belajar tadi kan, Nabi lepas terbenam matahari, Nabi keluar. Dan bermulanya wukuf itu bila? Selepas daripada solat. Nabi berkhutbah di Wadi Uranah. Kemudian Nabi solat secara jamak, sebahagian riwayat mengata jamak qasar. Lepas tu baru Nabi pergi ke sepadan Arafah, solat zuhur dan asar jamak qasar, mengikut sebahagian riwayat. Tapi dalam Maulana Zakaria dikata jamak saja. Sebab tu berlaku ada yang kata 4-4, ada yang kata 2-2. Saudi ambil riwayat yang mengatakan jamak qasar. Dan Wadi Uranah tu bukannya Arafah. Dan ketika Nabi nak pergi lepas solat tu, Nabi didatangi oleh satu rombongan daripada Najd. Najd ni belah-belah Riyadh, datang. Dia pun sampai, Nabi dah habis solat, dia pun sampai. Lalu dia kata, ya Rasulullah, mahwal hajj. Wahai Rasulullah, apa itu haji? Lalu Nabi kata, al-hajjul Arafah, haji itu ialah wukuf di Arafah. Kemudian baru Nabi bergerak naik unta Al-Qaswa tu lebih kurang 50 meter daripada tempat Nabi solat, Nabi khutbah, Nabi solat, Nabi bergerak 50 meter ke belakang, lalu Nabi berhenti. Lalu Nabi menunjukkan wahadal Arafah laisal Uranah. Maksudnya depan ni sampai ke depan tu, depan ujung kat tengah-tengah tu ada Jabal Rahmah. Nabi kata wahadal Arafah laisal Uranah. Maknanya wukuflah di Arafah ni, bukannya di Uranah. Sebab Uranah tu bukannya Arafah. Makanya khutbah Nabi itu berada di luar daripada Arafah. Nabi nak beritahu bahawa bermulanya wukuf itu ialah selepas pada solat, maknanya lepas pada gelincir matahari. Dan berakhir bila? Berakhir itu maksudnya Nabi keluar daripada Arafah itu, iaitu selepas tenggelam matahari. Ni member datang beritahu dia wukuf malam. Macam mana? Nabi kata barang siapa yang berwukuf di Arafah, baik malam baik siang, maka sempurna haji dia. Dah ulama di sini gunanya fiqh. Dah tu wukuf ni sebenarnya macam mana? Wukuf mesti berlaku pada hari Arafah. Maka hari Arafah tu bermula bila? Nak kena tahu pula hari Arafah. Beza wukuf Arafah dengan hari Arafah. Hari Arafah bermula daripada subuh, terbitnya subuh 9 hari bulan Zulhijjah, yang mana kita sama-sama takbir tu. Lepas solat subuh kita sama-sama takbir tu. Tu yang disebut dengan sebagai takbir muqayyad. Dan berakhir pada terbitnya fajar 10 hari bulan Zulhijjah. Maknanya 24 jam. Okey, jelas Yang dikatakan malam tu bila? Nabi kata barang siapa yang berwukuf di Arafah, sama ada malam ataupun siang, itu malam tu bila? Ni bermula terbenamnya matahari yang ketika Nabi keluar tu sampai terbitnya subuh pada waktu besoknya. Itu sebab bermula hari Arafah tu bermula daripada 9 hari bulan tu terbit fajar. Dah terbit fajar tak dikira malam. Dah tu bila malam dia?
Malam tu ialah malam yang ketika Nabi keluar, orang masih lagi wukuf di Arafah ataupun baru sampai. Tu. Jadinya wukuf boleh di waktu siang, boleh berlaku di waktu malam. Okey, jelas Itu satu. Okey, ya. Okey. Sebab inilah perbahasannya. Okey, jadi Nabi kata sebab ni berasaskan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa hari Arafah itu daripada terbit fajar 9 hari bulan hingga 10 hari bulan terbit fajar. Tu saya tahu tu semua nak cerita apa tu? Nak cerita pasal melontar tuan. Tu ada kaitan. Nanti kita akan cerita ni. Dan ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wukuf di Arafah. Nah, timbul di kalangan para sahabat, kalangan para fuqaha, ahli fiqh ni bahas pula. Nah, kalau begitu, kalau kita wukuf di waktu malam, berapa lama kadar? Ada yang mengatakan bahawa kita mesti wukuf tidak kurang daripada 6 jam. Mengambil kira daripada Nabi mula masuk di Arafah selepas zawal syamsi tadi sehingga Nabi keluar, itu 6 jam. Kira pukul 1 sampai pukul 7 lah, macam tu. Jadinya bagi mereka yang datang lewat, katalah dia datang baru pukul 3 baru sampai atau pukul 4 baru sampai, hendaklah dia berada di Arafah jangan kurang daripada 6 jam. Itu pendapat pertama. Okey. Jadi maknanya ketika orang dah keluar, dia tak cukup lagi, dia kena tunggu sampai 6 jam. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua mengatakan tak, boleh, seketika pun boleh. Seketika ini merujuk pada waktu malam. Ini yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz Bas. Maknanya seketika, dia datang lambat. Dan tidak berlaku pada kita sebab kita ni lain. Proses kita nak kena terbang lagi apa. Ini berlaku di negara Arab. Mereka yang nak pergi haji dah pakai ihram semua, bawa kereta, tiba-tiba tayar pancit kereta breakdown ke apa semua, pergi bengkel semua tutup ni, dah siap semua, dah waktu malam. Boleh tak? Jawapannya boleh. Datang saja. Berwukuflah dia. Tak perlu 6 jam, tak perlu. Seketika. Tapi kalau dia nak lama, dia jangan terlepas bermalam di Muzdalifah, kalau tidak dia kena dam. Tapi hajinya sah. Okey, jadi tu. Sebab tu bila kita faham betul, baru kita boleh faham fiqh. Kalau kita tak faham, memang susah nak faham fiqh. Macam mana kita nak diberikan faham fiqh, manasik pun kita tak faham. Dia kena faham tu. Rentetan dia begitu. So, mesti berlaku sejarah tu dulu, lepas tu baru hukum datang kemudian. Jadi kalau kita nak belajar hukum, memang kena maratib dia begitu. Jadi begitu juga, kena tahu dalil dulu. Daripada dalil baru terbitnya hukum. Sama ada Quran bawa hadis. Hadis ni cerita pasal apa? Hadis ni kita macam ni, baru timbul permasalahan demi permasalahan. Kita Quran tak tahu, hadis pun tak tahu, lepas tu masuk fiqh hukum gitu. Itu yang celaru semua tu. Yang ni kata gini, yang ni macam ni. Sebab maratib, yang ni disiplin ilmu tu tak ada. Dalam bab haji, tuan-tuan tak ada cara lain. Memang tuan-tuan kena master dulu, kena tahu dulu cerita manasik haji ni, baru boleh faham. Dan setiap manasik haji tu ada hadis-hadisnya, dalil-dalilnya, baru boleh faham hukum fiqh, baru boleh tahu faham hukum yang terdapat dalam manasik haji. Taklah berbalah nanti ketika kat Mekah ni gini kan, dalam fatwa apa tabung haji, tu je pakai, jangan kan. Jadi kena ikut tu, kena faham tu dulu. Okey, baik. Jadi pendapat yang kedua tak kira, tak kira tetap, tak kira masa, sebentar pun boleh. Cumanya tidak dibenarkan keluar daripada Arafah sebelum terbenamnya matahari. Bagi yang malam tak kisah. Okey, jelas Dan ini terkhusus kepada wukuf, sebab wukuf ini rukun. Okey, jelas Nah, kemudian bila Nabi kata boleh, sahabat kata macam mana dengan kami pula yang berwukuf di waktu malam? Nabi kata boleh, la haraj. Maka sebutlah hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, barang siapa yang berwukuf di Arafah, baik waktu malam baik waktu siang, maka boleh, maka sempurna hajinya, settle. Kemudian Nabi pergi ke Mekah, Nabi tawaf, Nabi sa'i, kemudian Nabi balik ke Mina untuk bermalam di Mina, dan keesokan harinya Nabi melontar, dan bermulanya melontar itu selepas gelincir matahari, hari tasyrik 11, 12 dan 13. Okey, jelas Nah, bagaimana melontar di waktu malam?
Mengikut fatwa daripada Syekh Abdul Aziz Bas, hukumnya boleh melontar di waktu malam, tapi tidak boleh melebihi di tengah malam. Satu. Yang kedua, tidak boleh melontar pada hari tasyrik sebelum zawalul syams, sebelum zuhur. Kacau. Sudah kacau. Kan? Tadi sebab wukuf itu lain. Memang Nabi sebut ada pemelontar, dah jadi lain. Itu fatwa yang difatwakan oleh di Saudi. Kan? Sebab itu fatwa hanya ada satu je. Dia tidak boleh 2-3 fatwa, tak boleh. Sebab tu di Malaysia dia tak boleh keluarkan fatwa. Fatwa haji tak boleh. Kita cuma boleh keluar muzakarah haji. Bila berlaku muzakarah dengan fatwa, tuan-tuan nak kena pegang yang mana? Yang dikuatkuasakan, yang diwartakan ialah fatwa. Kita di Malaysia, terutama di Selangor, kita pernah ada satu sejarah, iaitu tentang ASB. Kita pernah dengar kan? ASB, di mana Majlis Fatwa Kebangsaan telah menghukumkan harus ASB itu. Dan di Selangor kita kata haram. Tetapi tuan-tuan baca tak? Ia adalah keputusan muzakarah dan tidak diwartakan. Bila dia tidak diwartakan, maka dia tidak boleh angkat sebagai undang-undang. Faham? Apa maksud diwartakan? Maksudnya satu muzakarah, satu fatwa sebelum digazetkan ataupun diwartakan ataupun diangkat sebagai undang-undang, dia mesti melalui satu proses yang ini muzakarah. Perbincangan demi perbincangan dan gini-gini dah ambil keputusan, lalu akan dipersembahkan kepada, kalau di Selangor, Sultan. Kalau di peringkat kebangsaan, Agong. Dan Agong atau Sultan, dia tak nak ada berlaku pertembungan fatwa atas fatwa. Fatwa kebangsaan dan fatwa negeri tak boleh. Kan? Kalau fatwa kebangsaan dah diwartakan, Selangor tak boleh. Sebab tu tak diwartakan. Tak tahulah dipersembahkan ataupun tidak. Tapi pokoknya keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa atau Muzakarah Fatwa di Selangor yang mengatakan ASB itu haram, itu tidak diwartakan. Makanya kalau untuk di-fight di undang-undang, mana tak boleh. Kita kata tak boleh ni haram, maka yang ada satu fatwa aja. Mana tidak akan berlaku satu perkara dua fatwa, tak ada. Jadi yang diangkat diterima pakai ialah fatwa yang difatwakan ataupun yang diwartakan. Sebab tu tuan-tuan cek di internet, dah tak ada dah tentang ASB kata haram di Selangor. Tuan-tuan cek balik, ada tak? Tak ada dah. Sebab apa? Nanti dia akan jadi keliru. Begitu juga, siapa yang boleh bagi fatwa? Yang boleh bagi fatwa ialah ni, mufti di tempat masing-masing. Walaupun kita kata dulu Saudi tak benarkan perempuan memandu, kan? Orang Saudi tak benarkan. Sekarang dah boleh. Walaupun mufti kata tak boleh, tapi bila datang ke Malaysia, dia kena ikut fatwa Malaysia juga, kan? Sebab fatwa mana pun, Amerika ke ataupun Eropah ke, bila datang Malaysia dia kena ikut fatwa sini. Dan kita pun bila pergi sana kena ikut fatwa dia. Kalau tidak, hagu biru. Yang ni bagi fatwa, India nanti bagi fatwa dia pula, yang ni bagi fatwa dia pula. Dalam hal ni pun kita tak boleh faham. Nampak? Itu masalah. Dalam bab mengangkat bila satu hukum ni, yang mana kita nak pakai. Jadi kena ikut fatwa di sana. Ini bukan kisah Wahabi tak Wahabi, ni bab lain. Ini nak mengangkat sebagai satu hukum. Kan? Boleh faham Jadi itu faham. Tu banyak kena faham lagi ni. Dah lah, kita dah tak faham tadi hukum-hukum dalam fiqah, dalam bab manasik ni, sebab kita pun tak faham ibadah tu macam mana. Dah keluar hukum, kita tak boleh beza. Kan? Sebab tu tuan-tuan kena beza apa itu muzakarah, apa itu namanya fatwa. Itu beza. Okey. Kalaulah fatwa tu tak ada dibincangkan, tapi muzakarah tu ada, boleh kita pakai muzakarah tu. Tetapi kalau fatwa telah dikeluarkan, maka kena ambil yang fatwa tu. Yalah okey, itu dia. Panas ni. Kan? Walaupun ada aircon dah panas dah. Kan? Pening kepala. Okey. Tak apalah. Tak apa, benda tu kita boleh bicarakan lagi. Tapi bukan itu yang saya nak cerita.
Dan kemudiannya Nabi SAW keluar. Setelah Nabi melontar, pada 13 hari bulan Nabi tinggal di Khaif Bani Kinanah. Mana ketika Nabi di Mina, Nabi duduk di mana? Nabi telah disediakan kemah. Tuan-tuan minta maaf, hari ni panjang sikit. Tak apa Okey, tak apa. Sebab ni susah nak cerita ni. Ini je. Next tu tahun depan. Ni tahun depan kita tunggu haji lagi. Kan? Okey, jadi Nabi tinggal di Mina pada 8 hari bulan, hari Tarwiyah, pada hari Nahar, 11 12 hari Tasyrik. Itu semua Nabi tinggal di mana? Di Mina tu di mana? Iaitu di satu tempat disediakan kemah, Khaif Bani Kinanah, yang sekarang dinamakan Masjid Khaif. Tuan-tuan pergi di Mina, ada satu masjid besar namanya Masjid Khaif. Khaif tu diambil dari Khaif bin Kinanah ataupun Khaif Bani Kinanah. Di situlah tempat di mana Nabi duduk, orang bertanya tentang manasik, hukum semua tu. Dan setelah disediakan binaan masjid di situ, dan sehingga kan Nabi SAW menyatakan bahawa di sinilah di mana 70 orang para nabi mendirikan solat. Mana di sepanjang Nabi kat situ, Nabi dirikan solat kat situ, kerana Nabi beritahu di sinilah tempat di mana 70 orang nabi mendirikan solat, di Masjid Khaif tu, yang sekarang dinamakan Masjid Khaif. Kerana apa? Kerana haji telah dimulakan oleh Nabi Ibrahim dan disempurnakan zaman Nabi SAW. Maka di waktu itu datangnya jemaah haji berikut sebelum tu, di antaranya para nabi. Okey, jelas gitu. Dan Nabi SAW, dan disitulah tempat di mana satu ketika dahulu, ketika Nabi SAW mula-mula dilantik menjadi Rasul, pada tahun yang ke-6 Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi pernah diboikot. Quraisy mengeluarkan suatu perkeliling, ditandatangani oleh semua kabilah-kabilah Quraisy, mengatakan tak boleh berjual beli dengan Nabi dan juga orang Islam di waktu itu. Dan di waktu itu selama berapa lama? 2 tahun lebih, ada kata 3 tahun. Tak boleh pergi pasar. Kalau kita sebagai peniaga, tak boleh, orang tak nak beli, tak boleh beli. Pembeli, kalau sebagai pembeli, dia takkan jual. Jadi mereka duduk di mana? Ni di Khaif ni. Masjid Khaif tu banyak cerita dia. Tentang lalu tu 70 orang Nabi pun solat kat situ, pernah solat kat situ ketika mereka melaksanakan haji. Dan situ juga Nabi pernah diboikot, Nabi duduk situ selama 2 tahun lebih kat situ. 2 tahun lebih Nabi duduk kat situ. Jadi apa nak ceritakan? Lepas pada tu Nabi bergerak. Maknanya lepas pada Isyak malam nanti, ini dah nak masuk ke 14 hari bulan. Maka Nabi pun mulalah bergerak, beransur-ansur pergi ke Mekah, dan Nabi sampai di Mekah waktu subuh. Maknanya Nabi lepas pada malam tu baru Nabi bergerak meninggalkan Kinanah ni, Khaif bin Bani Kinanah ni ataupun Masjid Khaif itulah. Sekarang ni dibina masjid. Nabi sampai, Nabi solat subuh, dan Nabi dapati ramai orang terus balik. Terus balik. Lalu Nabi melarang mereka balik. Jangan mereka balik dahulu, melainkan mereka akan tawaf. Minta mereka tawaf. Dan semua para ulama dan semua mazhab-mazhab mewajibkan mereka yang melaksanakan haji mesti melaksanakan tawaf wada' ataupun wida'. Orang Melayu kita panggil wida', tawaf wida'. Siapa yang meninggalkan tawaf wida', maka dikenakan dam. Untuk haji memang semua kena, untuk umrah tidak. Sebab sebelum ni Nabi umrah tak ada Nabi wajibkan. Sebab tu di kalangan mereka ni, bila dah habis tawaf tu, mereka dah habis melaksanakan haji tu, mereka terus balik je. Tu Nabi kata tak boleh, kena tawaf. Maka itu untuk haji memang wajib. Siapa yang meninggalkannya, maka dikenakan dam. Dan akhir sekali, ni yang paling penting. Ustaz nak cerita yang ni yang penting ni. Kemudian selepas pada itu Nabi pun keluar pada 14 hari bulan Zulhijjah, dan pada hari Ahad bersamaan dengan 18 Zulhijjah, Nabi sampai di Ghadir Khum. Ghadir Khum ni suatu tempat di utara, nak sampai ke Madinah. Lalu di satu tempat di Ghadir Khum yang berdekatan dengan Juhfah. Juhfah wal Abwaq. Abwaq ni pun juga sebahagian daripada Madinah, nak menuju ke Madinah dah tu. Abwaq tempat di mana terletaknya makam ibu Nabi SAW, Aminah. Di situ ada Abwaq, di situ ada Juhfah, di situ ada Ghadir Khum. Apa kena-mengena dengan Ghadir Khum? Ini penting. Ketika dalam perjalanan tersebut Nabi sampai di Ghadir Khum, Nabi berdiri di atas tempat yang tinggi. Lalu Nabi SAW memberitahu tentang kelebihan yang ada kepada Sayyidina Ali.
Disebut dalam satu hadis, man kuntu maulah fa'ali maulah. Barang siapa yang mengangkat aku sebagai wali, sebagai pemimpin, maka angkatlah Ali sebagai pemimpin. Maka kata pengarang kitab Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, perkara inilah yang telah dimutaberlitkan oleh golongan Syiah, lalu dimasyhurkan sebagai Hari Raya Ghadir. Hari Raya Ghadir ni berlaku pada 18 hari bulan Zulhijjah, iaitu hari selepas pada hari tasyrik. Mereka merayakan bahawa inilah bukti bahawa sebenarnya yang patut menjadi khalifah itu ialah Sayyidina Ali, bukannya Sayyidina Abu Bakar. Kerana Sayyidina Abu Bakar dilantik ketika itu Sayyidina Ali sedang menguruskan jenazah Nabi SAW. Walhal bukan itu maksud Nabi. Maksud Nabi di waktu nanti akan berlaku konflik. Nabi tahu dah akan berlaku konflik. Sebab tu Nabi pernah tegur kepada Ummul Mukminin Aisyah, di mana Aisyah ni satu ketika nanti dia akan bertembung dengan pemerintah di waktu itu. Waktu itu dia kena taat. Nak ceritakan di waktu itu semua kena taat Sayyidina Ali sebenarnya. Itu yang sebenarnya, tapi mereka belit. Syiah, golongan Syiah ni dia belit. Lalu dia kata ini dalil yang mengatakan bahawa sebenarnya yang patut menjadi khalifah itu ialah Sayyidina Ali. Hadis tu betul, dan ia berlaku ketika Nabi SAW balik daripada Hajatul Wada. Maknanya cerita Hajatul Wada ni bukan sekadar cerita ibadah, bahkan melangkaui kepada politik. Tu panjang ni cerita ni. Sebab tu saya nak cerita hari ni juga. Lepas tu tak nak cerita lagi. Kan tu je. Lepas tu jangan tanya ustaz. Dah tak ada dah. Tahun depan tuan-tuan boleh tanya. Begitu. Kemudian dan kemudian Sayyidina Ali pernah berkata, berkaitan denganku ada dua golongan yang akan binasa. Satu golongan yang terlalu dan mendakwa mencintai aku, golongan Syiah. Dan satu lagi golongan yang terlalu memusuhi aku, Khawarij. Sama tak dengan Nabi sebut, iyyakum wal ghulu fid din, berhati-hati kamu terhadap melampaunya agama, sesungguhnya binasanya umat terdahulu disebabkan melampau dalam agama, sebagaimana yang berlaku kepada Bani Israel. Terlampau mencintai Nabi Isa, itulah dia Kristian, dan terlampau menghina Nabi Isa, itulah Yahudi. Sama. Kan sama. Tak lama pun daripada apa yang Nabi sebut kepada Fadl bin Abbas tadi, dengan peristiwa Nabi SAW berkhutbah ataupun Nabi memberitahu tentang kelebihan Sayyidina Ali. Kemudian Nabi SAW bermalam di Zulhulaifah. Maknanya Nabi ni biasanya Nabi tak akan balik waktu malam. Kalau dia nak pergi Madinah, sampai waktu malam Nabi tak akan masuk. Nabi akan singgah satu tempat, iaitu di Bir Ali. Begitu juga ketika Nabi datang ke Mekah untuk melaksanakan haji pun, Nabi ketika nak sampai ke Masjidil Haram itu waktu malam, Nabi tak masuk. Nabi singgah Nabi bermalam di Wadi Zitwa. Wadi Zitwa dengan Masjidil Haram itu 2 kilometer. Sekarang ini Bukan Tanaim. Di Wadi Zitwa, jaraknya 2 kilometer je. Nabi tak masuk. Nabi akan malam, besoknya baru Nabi masuk. Samalah juga di Zulhulaifah. Makanya Nabi SAW bermalam di Zulhulaifah. Dan ketika itu, keesokan harinya baru Nabi masuk, dan Nabi membaca. Doa ni kena baca. Apa dia doa yang diwaritkan dan disebut dalam Al-Azkar Imam An-Nawawi, iaitu bacaan yang warid dibaca oleh orang yang balik haji ataupun balik umrah. Apa dia? Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Artinya aibuna, aku kembali, taibuna sebagai orang yang bertaubat, abiduna sebagai hamba Allah, li rabbina kepada Tuhan kami, hamidun kami memuji. Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Ini kena bacalah. Dan ustaz pun tak baca pun, dah baca kitab ni baru tahu. Kan sama je dengan tuan-tuan. Tak ada beza pun kita ni. Cuma bezanya ustaz menyampaikan. Kan hari ni kita sama-sama belajar. Tu je. Habis. Kemudian baginda SAW pun wafat ke pangkuan kekasihnya, yakni Allah Azza wa Jal, selepas 3 bulan. Selepas 3 bulan Nabi balik, Nabi pun wafat, iaitu pada 12 Rabiul Awal, pada hari Isnin. Kemudian sejurus Nabi balik daripada menunaikan haji. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi khalifah yang pertama. Pada tahun pertama, beliau telah menghantar Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai ketua jemaah haji.
Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tak pergi haji. Sebab apa? Sebab beliau sibuk menguruskan negara di waktu itu, berdepan dengan golongan yang riddah, golongan yang murtad, golongan nabi palsu, golongan yang enggan membayar zakat. Itu tahun berikutnya baru Sayyidina Abu Bakar pergi menunaikan haji. Pada tahun kedua beliau sendiri telah menyertai jemaah haji. Kemudian beliau pun meninggal dunia. Meninggal dunia lepas balik haji. Okey. Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab telah menjadi khalifah yang kedua. Pada tahun yang kedua, pada tahun yang pertama, beliau telah menghantar Sayyidina Abdul Rahman bin Auf sebagai ketua haji. Seterusnya 10 tahun berturut-turut. Maknanya 11 tahun lah dia memerintah. 10 tahun berturut-turut beliau sendiri telah mengetuai jemaah haji. Dan pada tahun yang terakhir beliau telah membawa semua isteri-isteri Rasulullah SAW. Ini kerana ketika Hajatul Wada' Nabi bawa semua isteri. Kan? Dan selepas daripada Sayyidina Umar membawa isteri-isteri Rasulullah untuk melaksanakan haji secara khusus bersama beliau, kemudiannya Sayyidina Umar pun meninggal dunia, mati dibunuh. Kan? Kedua tokoh ini dikebumikan di sisi Nabi SAW yang telah wafat selepas daripada pemulangan balik daripada menunaikan haji. Ada pun Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali, lain cerita dia. Dia lain. Jadi sebab itu dalam sekarang ni makam itu ada tiga jenazah di situ. Siapa lagi yang kan kisahnya seperti ini, maknanya balik haji meninggal dunia? Jawapannya ialah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi SAW dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi sampai di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Nabi nampak ada 3 orang Rasul duduk bercerita. Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan ketiga-tiga Nabi ini membicarakan tentang kedatangan hari kiamat. Ini disebut dalam kitab Ar-Ruh Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Lalu dimulakan Nabi Ibrahim kata dia tak tahu kisah tentang hari kiamat ni, tanda-tandanya dia tak tahu. Tanya pula kepada Sayyidina Umar, tanya pula kepada Nabi Musa pun tak tahu. Dah tu ditanya pula kepada Nabi Isa cerita bahawa dia ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk turun ke bumi untuk membunuh Dajjal. Perkara pertama, dibunuh Dajjal dulu. Yang kedua, selepas dibunuh Dajjal, orang-orang yang berterpeliharaan, yang ini lari menyelamatkan diri, mereka keluar balik daripada tempat persembunyian dan mereka balik ke rumah masing-masing, dan mereka bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian selepas pada itu, waktu itu negara kembali aman. Kemudian daripada itu datangnya kaum Ya'juj wal Ma'juj yang datang daripada seluruh pelosok dunia, macam-macam, ramai. Dan mereka ni seperti disebut sebab punyalah ramai itu seperti ombak, banyak. Dan di waktu itu orang menjadi panik lagi, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, minta tolong macam mana dengan kedatangan Dajjal ni, kedatangan Ya'juj wal Ma'juj ni. Dajjal dah mati dibunuh dah. Dan di waktu itu apa yang boleh dilakukan oleh Nabi Isa? Iaitu sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu datanglah pertolongan Allah Ta'ala, iaitu Ya'juj wal Ma'juj mati semua. Persis sebagaimana yang pernah berlaku kepada Nabi Musa, iaitu mati semua, Ya'juj Ma'juj mati. Walaupun mereka datang ramai macam mana pun, ada yang mengatakan penyakit yang mereka ditimpakan ke atas mereka, ada kata ulat yang datang memakan diri mereka ni. Pokoknya matilah. Kemudian dunia menjadi aman. Setelah pada itu Nabi Isa alaihissalam melaksanakan haji, menunaikan haji. Dan selepas pada itu beliau pergi ke Madinah untuk menziarahi makam Nabi SAW, dan baginda juga wafat di situ. Dan dikatakan bahawa baginda juga akan dikebumikan bersebelahan dengan makam Nabi SAW. Jadi itu saja kisah yang kita nak kisahkan di sini. Ustaz minta maaf terlebih-lebih dah masa, kan. Jadi itu saja, yang baik datang daripada Allah, yang salah yang silap adalah kelemahan diri Ustaz sendiri. Ustaz mohon maaf, terutamanya dalam pengurusan masa. Jadi Ustaz mohon maaf, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan bersama. Itu saja, aku qauli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fanattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.